Selamat petang murid-murid. Hari ini kita berjumpa lagi dengan sambungan topik kita, iaitu topik kaedah mengasingkan campuran. Murid-murid dah belajar pasal kaedah mengasingkan campuran, iaitu menyisih, menyisih, iaitu yang kanan dengan guna mengasingkan dia punya muruku tersebut. Hari ni kita akan sambung lagi cara lain untuk mengasingkan campuran-campuran. Satu kita akan tengok ialah mengayak. Kedua, kita akan tengok cara menggunakan magnet. Ketiga, kita tengok dia secara apung, dan keempat, penapis, cara menggunakan kertas turas, iaitu menapis. Okey, kita tengok pada situasi pertama. Situasi pertama ada Mak, kita baca di sini. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek untuk hari jadi ayah. Dia sekarang ada adiknya yang bongsu dan abangnya. Tiba-tiba adiknya mencampur kismis ke dalam tepung. Tengok ni. Tiba-tiba adiknya ambil kismis daripada meja tersebut, campur dalam tepung yang mak dia nak buat kek. Tengok di sini. Tengok, kan dah bercampur kismis dengan tepung tersebut. Bagaimanakah Kugen boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Agak-agak macam mana? Kalau murid-murid tengok ke sini, dia menggunakan cara mengayak. Mengayak ini, ni macam ni. Pernah tengok tak benda ni? Ada jaring. Jaring ini akan menyebabkan tepung-tepung tersebut boleh keluar daripada jaring ini, dan yang kismis yang besar tersebut akan lekat di atas jaring, dalam jaring ini. Ni saya tengok sini cara dia. Dia masukkan tepung dengan kismis tersebut ke dalam bekas pengayak. Dan dia goyang-goyang-goyangkan. Goyang-goyang-goyang-goyangkan, dan tepung tu akan keluar ke dalam bekas yang satu lagi, dan tinggal kismis di atas je. So dia punya tepung dan kismis telah diasingkan. Kugen mengasingkan campuran kismis dengan tepung dengan kismis dengan cara mengayak. Mengapa Kugen memilih cara tersebut? Agak-agak kenapa? Sebabnya mengayak boleh mengasingkan benda yang bersaiz halus daripada benda yang saiz besar. Kalau kita tengok di sini, benda yang saiz besar ialah kismis. Benda yang saiz halus ialah tepung. Oleh itu, tepung boleh menembusi ruang-ruang dalam bahan pengayak ini, alat pengayak ini. Situasi kedua, klip kertas abang ada di sini. Kotak klip kertas abang ada di sini. Tengok sini. Klip kertas abang sudah bercampur dengan pasir. Dia punya adik campurkan klip kertas dalam pasir. Agak-agak macam mana kita nak ambil klip kertas itu dengan senang? Tengok ni. Bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini, campuran pasir dengan klip kertas?
Kanang boleh mengasingkan campuran klip kertas dengan menggunakan klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Okey, magnet. Okey, ini contoh magnet. Okey. Ini semua ni magnet. Okey. Kalau benda yang besi seperti klip kertas, kita boleh mengasingkan klip kertas tersebut dengan ni klip kertas. Ni klip kertas. Okey, dia akan sedut. Lekat di sana. Nampak? Okey. Okey. Kalau kita tengok di sini, semasa kanang menggunakan magnet, klip-klip tersebut akan keluar daripada dia punya pasir dan kanang dapat ambil semua klip kertas tersebut dengan senang. Okey. Mengapa abang menggunakan magnet? Agak-agak kenapa? Cikgu dah kata bagi tahu tadi. Okey. Cuba ingat semula. Okey, situasi ketiga. Situasi ketiga. Okey, tak sabar nak beli ikan ini, ikan emas ini. Ni. Okey. Tetapi tengok-tengok alamak, akuarium lama ini dah kotor lah. Banyak campuran pasir dan sempihan kayu reput. Okey, bagaimana kita nak asingkan campuran pasir dan sempihan kayu reput tersebut? Agak-agak. Okay. Kita tengok bawah ni, cara dia macam mana. Okey, bagaimanakah campuran batu dan sempihan kayu reput ini boleh diasingkan? Okey, kakak dia berkata, okey, kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Ya, kenapa? Ya, ini kerana sempihan kayu reput boleh terapung di atas air. Okey, benda-benda yang campur dengan benda berat dan benda yang boleh apung, kita boleh menggunakan cara mengapung. Okey, kita tengok dalam gambar ini. Okey, apabila kita dah masukkan air dan kacau campuran tersebut, okey, sempihan yang boleh terapung, sempihan kayu yang boleh terapung tersebut akan terapung di atas air. Oleh itu, kita menggunakan sudu atau menggunakan alat yang tangan ke, okey, keluarkan je sempihan kayu tersebut. Senang kan? Situasi keempat. Penyiasatan ini, kita tengok di sini. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelompak bunga raya. Bagaimana cecair ini boleh dihasilkan? Okay, dia nak gunakan ekstrak daripada bunga raya. Okay, kita akan macam mana nak dapatkan ekstrak? Tumbuk kelompak bunga raya dan larutkan dalam air. Kemudian turas. Okey. Kemudian turas dia dah tumbuk siap-siap. Sekarang dia nak masukkan dalam dia dah larutkan dalam air ni, tengok yang ni. Okey. Okey, macam tetapi dalam larutan ini ada dia punya kesan tumbak kelompak lagi dan dia hanya nak air saja. Macam mana kita nak buat? Kita akan turas dia. Okey, turas campuran ini ke dalam kelalakan dengan menggunakan kertas turas. Okey, kita akan lipat kertas turas tersebut menjadi bentuk macam ni. Okey, lepas itu kita masukkan dalam corong turas. Okey. Lepas itu, kita tengok di sini. Cebisan kelompak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul ke dalam kelalang kon. Okey, kita tengok di sini. Sini ada lagi cebisan dia yang dia dah masukkan dalam ni, dia turas. Keluar ni air cecair berwarna yang kita nak. Okey. Okey, kita tengok di sini.
Kenapakah kamu mengasingkan campuran ini secara menurasnya? Dengan menuras, bahan pepejal iaitu tadi cebisan bunga raya boleh diasingkan daripada bahan yang cecair. Oleh itu, kalau kita nak dapatkan bahan yang pepejal dan cecair, kita nak asingkan dia, kita boleh gunakan cara turas ini. Okey. Tengok di sini. Okey. Apa yang murid-murid dah belajar tadi ialah campuran boleh diasingkan dengan pelbagai cara. Seperti menyisir, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan menuras. Okey. Cikgu rasa sekian kita punya pengajaran hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Okey.